Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama lagi dengan Cikgu K. Hari ini kita nak sambung daripada pembelajaran yang lepas. Hari ini tajuk kita adalah tolak wang. Okey, jadi kita jangan buang masa, kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, jadi contoh yang cikgu sediakan ini adalah daripada buku teks matematik tahun 4. Jadi kita ada 3 jenis kereta dekat sini dan setiap kereta ada harga masing-masing lah. Okey, jadi kalau ditanya berapakah kurangnya harga Pro 2 Alza berbanding dengan Pro 2 Arus. Okey, jadi bila dekat sini kita nampak perkataan kurang ni, mestilah operasinya merujuk kepada tolak. Okey, jadi ayat matematik dah disediakan dekat sini. Bila ditanya berapa kurangnya harga Alza berbanding Arus, kita ambil lah yang mana lebih banyak dan kita tolak dengan yang lebih sedikit. Kalau sikit tolak banyak tak boleh lah. Itu bukan nanti tak dapat jawapan pula kan. Okey, so dekat buku teks macam biasa dia akan menggunakan cara menulis RM bagi setiap baris. Okey, jadi kita ambil nombor yang pertama, kita tolak dengan harga yang kedua dan kita tolak seperti biasa. Okey, yang ini kita akan dapat RM20,600. Okey, macam yang lepas masa kita belajar tambah, kamu boleh tulis macam ni. Maksudnya setiap baris kamu tuliskan RM. Okey, ataupun kamu boleh guna cara yang cikgu buat masa tambah hari tu, iaitu guna jadual T. Okey, kita tengok kalau ada contoh yang boleh kita gunakan jadual T, RM dan C. Okey, dekat sini cikgu dah sediakan contohnya RM30,101 tolak RM12,650. Okey, jadi yang pertama sekali kita sediakan dulu jadual T yang ada unit RM dan unit sen. Kemudian jangan lupa titik untuk membezakan antara kedua-dua bahagian ni. Okey, jadi yang pertama kita letak dulu di bawah RM. Okey, sennya tak ada, kita terus letakkan kosong. Kemudian tolak. Okey, yang ini sama juga, benda yang sama cikgu cakap masa kita belajar tambah wang hari tu. Kalau nak kurangkan kesilapan, kita tulis dari belakang. Okey, boleh je nak tulis dari depan, tapi pastikan nilai tempat kita tu betul. Kalau RM10,000 sama dengan RM10,000. Kalau ratus, mesti sama dengan ratus. Okey, jadi kita akan tulis dari belakang. Di bahagian RM lah. Jangan mula dengan sen. Sebab untuk nombor ni tak ada sen kan. Jadi tak ada sen, kita letakkan kosong. Okey, jadi kali ni kita nak tolak. Jadi jangan tersalah operasi buat tambah pula. Okey, jadi kita tolak macam biasa. Mana yang perlu dipinjam, kita pinjam. Okey. So, tengok dekat sini lah. Ini yang selalu murid-murid buat kesilapan. Okey, jadi contoh kosong nak tolak 6 tak boleh. Kita nak pinjam sebelah. Tapi sebelah pun tak ada. So, kita pinjam lagi sebelah. Okey, dekat sini akan dapat 10 dulu. Okey, tapi sebab dekat bahagian ratus ni nak pinjam, sebab itu kita ubah jadi 9 dan di bahagian ratus akan dapat 10. Dekat sini yang selalu murid buat kesilapan. Jadi, kena jaga-jagalah. Okey, so 10 tolak 6, 4. 9, 2, 7. 2 tolak 1, 1. Kemudian dah dapat jawapan. Jangan lupa kita kena letakkan titik dan keluarkan balik jawapan untuk kita letak unit RM. Okey, sebabkan ini sennya tidak ada nilai, jadi kamu tak payah tulis pun tak apa. Nak tulis pun boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya kalau melibatkan tolak berulang. Kalau masa kita belajar tambah berulang kita boleh guna cara terus. Tapi bila tolak ni tak boleh. Okey, tolak ni kita kena buat sikit-sikit. Sama ada kamu nak buat jalan kerja yang dalam satu laju ataupun kita boleh buat kiri dan kanan lah. Okey, kita tengok dulu contoh yang diberikan dalam buku teks. Peruntukan untuk kerja amal, kita ada RM85,000. Sumbangan alumni kepada sekolah RM35,500. Untuk baik pulih rumah anak yatim RM30,287.95 dan bantuan kepada murid miskin tidak diberikan. Okey, jadi sekarang ni dia nak kata berapakah bantuan yang diberikan kepada murid miskin. Okey, jadi ayat matematiknya mestilah kita ambil daripada jumlah penuh dulu. Okey, 85,000 kita tolak
sumbangan yang kita berikan kepada sekolah dan kita tolak duit yang diperlukan untuk baik pulih rumah anak yatim. Okey, jadi kalau kamu tengok cara dalam buku teks, macam cikgu cakap tadi, bila kita buat tolak, kita tak boleh buat tolak terus 3-3 nombor. Okey, kita kena buat tolak berulang tu sikit-sikit. Okey, jadi kita ambil dulu 2 nombor yang pertama. Okey, kalau kamu tengok sini jawapan akan dapat RM49,500. Daripada jawapan jalan kerja yang pertama, okey, barulah kita tolak dengan nombor yang ketiga pada soalan ni. Okey, jadi lepas tu kita tolaklah seperti biasa. Okey, dan untuk soalan ni jawapan kita akan dapat RM19,212.05. Okey, dekat sini cikgu tunjukkan contoh tolak berulang yang menggunakan cara jadual T, RM dan SIN. Okey, jadi macam biasa kita sediakan dulu jadual T. Okey, titik jangan lupa untuk membezakan RM dengan SIN. Jadi macam tadi cikgu cakap, kita tak boleh tolak terus. Jadi kita ambil dulu 2 nombor yang pertama. Okey, dan kita masukkan ke dalam jadual. Ikut soalan lah. Yang ni tolong hati-hati ya. Ini adalah 7,000. Jadi kalau kamu letak dekat depan ni, dia dah jadi 70,000. Okey, sebab itu cikgu kata nak selamat, kita tulis dulu daripada belakang. Okey, so yang ni 8, kalau ikut soalan 3, 4 dan 7. Kemudian sinnya adalah 50. Okey, kita selesaikan dulu 2 nombor yang pertama ni. Mana yang tak cukup, kita pinjamlah macam biasa. Alright. Okey, yang ni pun sama macam tadi ya. Kalau tak cukup, kita akan pinjam dekat sebelah. Tak cukup lagi, kita pinjam lagi sebelah. Sini akan jadi 10. Sebabkan ratus nak pinjam, dia jadi 9. Ratus pula jadi 10. Tapi sebab puluh nak pinjam, ratus kita akan ambil 1 dan puluh akan dapat 10. Kemudian kita tolak seperti biasa. Okey, dah dapat jawapan, barulah kita tolak dengan nombor yang ketiga. Kali ini 618. Okey, sekali lagi cikgu tekankan, jangan tulis dari depan. Okey, sebab 6 ini adalah 600. Kalau kamu letak dekat bawah 8, dia akan jadi 60,000. Dia dah lain dah. Jadi kalau ratus, kena letak bawah ratus juga. Okey, so kalau nak selamat, kita tulis dari belakang lah. Okey, RM618, sen dia tak ada, jadi kita letakkan saja kosong ataupun sifar. Okey, kemudian kita tolak seperti biasa. Mana yang perlu kita pinjam, kita pinjam. Yang tak payah tu, kita tolaklah macam biasa. Okey, dah selesai. Jangan lupa kita letakkan titik yang membezakan RM dengan sen. Dan kalau kita guna jadual T, dapat jawapan kita keluarkan sebab kita nak tulis unit RM dia. Okey, kalau yang ini pula bila melibatkan anu ataupun nilai yang kita tak tahu. Ya, jadi untuk soalan ni, kalau anu itu berada di bahagian tengah, jadi kita akan ambil nombor yang besar, kita akan tolak dengan jawapan. Okey, nombor yang besar kita akan tolak dengan nombor yang lebih kecil. Okey, contoh mudah ada dekat sini. Contoh kalau dekat tengah ini kosong, kita akan ambil 8 ni kita tolak dengan jawapan untuk dapatkan 3. Okay, ataupun dekat sini ada QR code, kamu boleh scan lah, kamu boleh imbas untuk kita tengok contoh yang berkenaan dengan nilai yang berkaitan dengan anu. Okay, jadi kat sini penyelesaian sama juga. Okay, tapi yang ini ikut buku teks lah, maknanya ditulis RM untuk setiap baris. Okay. Baik. Okey, kita tengok contoh yang sama juga bila anu di bahagian tengah. Jadi sama juga jalan kerja macam tadi. Kita akan ambil nombor yang besar, okay, dan kita akan tolakkan dengan nombor pada jawapan. Dekat sini, cikgu pilih untuk gunakan jadual T, RM dan SIN. Jadi jalan kerja macam biasa, kita dah dapat ayat matematik tadi. Okay, dan kita masukkan mengikut bahagiannya dan kita tolak seperti biasa. Mana yang perlu dipinjam, kita pinjam. Okay, dan yang tak payah pinjam, tak perlu. Kita tolak macam biasa. Okey, dah dapat jawapan, jangan lupa ada titik dan kita keluarkan jawapan kita untuk dapatkan RM33,400.
RM45.50. Bahagian pinjam-pinjam ni kena hati-hatilah. Kalau tersilap satu, habis. Jawapan kita pun akan jadi salah. Okey, itu kalau anunya di bahagian tengah. Kalau nilai anu di bahagian hadapan. Okey, kalau macam ni macam mana pula? Okey, kalau yang ini kita akan gunakan operasi tambah. Okey, kita akan ambil jawapan dan kita akan tambahkan dengan apa nombor yang ada pada soalan. Okey, jadi untuk soalan ni jalan kerjanya RM67,100 kita akan tambahkan dengan RM15,050. Kalau tadi tolak sebab anu tu di bahagian tengah. Kalau nilai anu di bahagian depan kita gunakan tambah. Okey, so yang ni tambah kita dah buat minggu lepas, jadi tak ada masalah lah. Ni ulang kaji balik sahaja. Okey, jawapan jangan lupa ada titik dan kita keluarkan jawapan untuk letakkan unit RM. Jadi soalan ini jawapannya adalah RM82,150. Okey, kamu boleh buat semakan, kamu boleh letakkan jawapan ni dekat bahagian tempat kosong dan kamu cuba tolak dapat tak balik RM67,100. Kalau dapat maksudnya jawapan kita betul lah. Okey, jadi selesai pembelajaran hari ini. Cikgu harap kamu semua boleh faham dengan tajuk kita pada hari ini. Jadi kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.